Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali live dalam ruangan Tanya Dr. Syed. Tanya Dr. Syed Ayub Syed Mustafa Al-Qudri. So hari ini saya akan ceritakan tentang satu topik yang mungkin juga menimbulkan kegelisahan dari sudut mereka-mereka yang memakan ubat anti radang ataupun bahasa sainsnya NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drugs, kerana ditakuti benda ni boleh menyebabkan komplikasi yang lebih serius seandainya anda mengalami masalah ataupun gejala COVID. Okey, baik. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat Hari Polis kepada semua polis di luar sana yang terlalu banyak jasa mereka sekarang ini di zaman COVID ini. Dan juga tak lupa juga walaupun bukan hari anda, tapi kepada semua frontliners di hadapan saya yang sedang bertarung nyawa, yang sedang mengambil risiko yang besar demi memelihara keadaan yang genting ketika ini di Malaysia. Kita doakan agar situasi dan keadaan gejala COVID ini segeralah berlalu, insya-Allah. Baiklah, sedikit dari sudut update. Semalam ada 1,624 kes. So hari ini meningkat sebanyak 172 kes. Semalam meningkat 106, dia dah turun sikit. Tapi sebelum tu dia meningkat 212, menyebabkan kita berasa alamak kan. Okey, tapi apa yang nak dikatakan, kita harap sama-sama dengan kerjasama semua rakyat Malaysia, dengan kita patuh betul-betul dengan apa yang dilaksanakan sekarang oleh tindakan kerajaan untuk movement control order ataupun larangan pergerakan. Kita patuhi supaya kita dapat flatten ataupun kita dapat flatten ni maksudnya kita dapat turunkan curve peningkatan kes setiap hari, insya-Allah. Kerana hari ini pun direkodkan kematian berjumlah total sebanyak 17 semuanya di Malaysia. Insya-Allah, semoga dengan usaha-usaha kita, usaha kerjasama kita, itu yang penting, dapat kita atasi masalah COVID ini bersama-sama. Baik. Masalah COVID ini sebenarnya ialah disebabkan oleh 80% daripada mereka yang menghidapi COVID pada peringkat awalnya, mungkin 7 hari. Pada peringkat awalnya tidak menunjukkan simptom langsung, dan mungkin mereka adalah carrier, yang mana mereka boleh bergerak ke sana ke sini, dan mungkin mereka pun tak sedar yang mereka mengalami COVID. Dan mereka inilah mereka inilah yang mudah menjangkiti orang lain ataupun mereka-mereka yang berdekatan dengan mereka inilah. So inilah yang penting, sebab saya ada baca dalam satu artikel, bukan di Malaysia tapi di US, di Italy, yang mana mereka menyatakan walaupun nombor sekarang menyatakan sebanyak sedemikian kes, tapi di luar sana disebabkan oleh golongan yang asymptomatic ataupun tak ada simptom ini, kes itu mungkin berjumlah 5 hingga 10 kali ganda lebih tinggi daripada kes yang direkodkan. Di Malaysia mungkin sekarang kita ada 1,796 kes. Kalau sedemikian rupa saya kalikan saja lebih kurang 5 kali ataupun 6 kali, maksudnya di luar sana ada lebih kurang 10,000 orang yang mengalami COVID. Sama ada sedar ataupun tak sedar, sama ada masuk hospital ataupun belum, sama ada di kuarantin ataupun tak di kuarantin. So itulah kenyataannya. Dan sebab itu penting sangat social distancing,
langkah-langkah yang kita ambil, iaitu sentiasa jagakan kebersihan tangan, basuh tangan selalu, elak daripada sentuh mulut, hidung dan juga mata, jaga kebersihan diri dan sebagainya. Sangat-sangat penting supaya kita tidak lagi meningkatkan lagi aktiviti COVID ini ataupun aktiviti kuman COVID ini di luar sana. Okay, right. So, apa seterusnya? So, saya rasa dah seminggu duduk kat rumah. Okay. Dan baru diumumkan tadi oleh Yang Berhormat Perdana Menteri yang MCO kita akan dilanjutkan selama 2 minggu lagi. Okay, maksudnya 3 minggu lagi lah. Kalau campur seminggu ni, campur 2 minggu kan, 3 minggu lagi. Maksud sebulan jumlahnya. Saya yakin ini adalah satu perkara yang walaupun pahit ditelan, walaupun boleh menyebabkan pelbagai dugaan, cabaran, tetapi ia adalah amat-amat penting supaya kita sama-sama dapat bekerjasama untuk kita mengatasi gejala COVID ini. InsyaAllah. Okay, right. Walaupun ada pendapat-pendapat epidemiologis ataupun orang luar di sana sebenarnya patut MCO ni 6 minggu, tetapi saya yakin kerajaan Malaysia telah menjalankan peranan dengan baik. Ya, mereka mengambil dalam stages untuk melihat bagaimana ya dengan langkah-langkah ini yang semua harapkan supaya semua patuh, okay, dapat mengurangkan masalah COVID di Malaysia. Okay, right. Saya tertarik sebab saya ada baca analisa daripada JP Morgan. Mungkin saya nak ulaskan di sini. Okay. Satu perkara yang amat positif untuk Malaysia. Amat positif. JP Morgan ni of course dia adalah satu analisa yang orang kata baiklah ya. Okay, boleh dipakai lah macam tu lah, lebih kurang kan. Okay. Apa yang dia katakan dalam COVID update pada 23/3 ya. Analisa yang dikeluarkan pada 23/3. Maksudnya di Malaysia ni kita sekarang ni dengan peningkatan 100-200 area macam tu, kita dalam peringkat acceleration. Maksudnya sedang speed naik. Graf kita sedang menaik macam tu. Okay. So dalam masa inilah kita harus lakukan yang terbaik supaya graf itu boleh mendatar semula. Okay. Dan dijangka mengikut analisa JP Morgan itu peak ataupun tahap tertinggi, maksudnya paling puncak lah graf tu, okay, graf orang yang mengalami COVID ini adalah sekitar pertengahan bulan April dengan jumlah 6,300 kes. Dan selepas tu graf tu akan menurun. Saya doakan banyak-banyak dan saya juga doakan supaya dia tak sampai pun 6,300. Okay, seandainya kita betul-betul jaga. Okay, right. Dan we are doing good. Maksudnya kita dalam senario yang baik kerana apa yang berlaku di Malaysia, kita telah tidak berlengah dengan mengenakan MCO ataupun movement control order tadi ataupun langkah kawalan pergerakan itu untuk menghadkan jangkitan. Okay. Nombor 2, kita dapati komen mereka bahawa pihak kita telah menjalankan peranan untuk memeriksa mereka yang mungkin ataupun suspected ada COVID itu dengan lebih kerap ataupun lebih tinggi berbanding dengan jiran-jiran tetangga kita. Bukan jiran tetangga sebelah-sebelah ni lah, maksudnya jiran negara kita ataupun negara di Europe sendiri. Maksudnya kalau test per million tu sekarang jumlahnya 482, ini berbanding, maksudnya kita lebih menjalankan test ini sekitar 4 hingga 81 kali ganda lebih banyak daripada negara di Asia dan juga di Europe. Okey, kerana penting sangat-sangat, kerana kita kena buat test ni kerana kita tak tahu siapa yang alami COVID. Ramai mereka yang alami COVID ni asymptomatic, tak tahu pun, ataupun mungkin mereka rasa mereka demam sesama biasa, tapi sebenarnya mereka mengalami COVID dan mereka sedang dalam proses menyebarkan kuman tersebut. So ini adalah satu langkah yang terbaik daripada Kementerian Kesihatan kita, juga Kerajaan Malaysia. Dan satu lagi yang amat positif yang saya lihat daripada analisa JP Morgan tersebut ialah
didapati pada tahun 2017, kata mereka, terdapat 1060 critical care bed. Maksudnya katil untuk menempatkan pesakit-pesakit yang kritikal itu berjumlah 1060. Ini tahun 2017, maksud sekarang tinggi lagi lah. Maksudnya dengan jumlah yang dijangkanya peak 6,300 kes tersebut, kalau kita anggapkan 10% lah yang memerlukan rawatan orang kata kritikal tadi, okay, ia cuma berjumlah 600 lebih. So memang sangat-sangat cukup lah katil critical care bed tu berbanding dengan negara-negara lain. Ya, kadang-kadang kita sedih tengok bagaimana berlaku di negara Itali yang mereka tak cukup kelengkapan dan peningkatan kes tu berlaku dengan mendadak, dan mereka terpaksa pilih siapa yang boleh masuk, siapa yang tak boleh masuk, dan ini sangat-sangat menyedihkan. Baik. So, dengan 3 faktor tersebut, satu lagi dikatakan perkembangan kat Malaysia ni dia not so steep, maksudnya tak terlalu mendadak-dadak macam tu, is quite mild, dan mortality rate, maksudnya kita punya kadar kematian itu taklah setinggi bagaimana yang berlaku secara global. Secara global maksudnya secara globalnya kematiannya adalah berjumlah, ni anggaran anggaran secara purata, sekitar 4.4% ataupun 4.2 hingga 4.4%, kita macam itulah. Walaupun di negara-negara tertentu macam Itali, macam di United States, di Spain dan sebagainya, kadar kematian itu lebih tinggi, tetapi secara globalnya 4.4%. Tapi di Malaysia kadar kematiannya cuma 0.77%. 0.77%. Salah. Okey. Right, lama tak kerja ni, lembab sikit jadi kan. Okey. Right, nah, tapi kita kerja dari rumah. Okey. Masih lagi kita buat perkara yang perlu dari rumah. Okey, maksudnya kita kadar kematian kita kurang daripada 1% berbanding dengan negara-negara lain ataupun negara-negara maju. Ya, bagaimana Itali yang mempunyai fasiliti kesihatan yang dikatakan kedua terbaik di dunia pun mengalami masalah yang begitu ketara, dan semuanya mungkin disebabkan oleh banyak faktor lah. Tapi saya tak nak ulang kat situ lah. Tak nak ulas kat situ. Tak nak ulas kat situ. Okay? Cuma saya nak ulaskan kat Malaysia, Alhamdulillah. Dan kalau apa yang saya baca, didapati 95% daripada rakyat kita memang mematuhi langkah kawalan pergerakan tu. Alhamdulillah. Cuma 5% ni mungkin dia akan sampai waktulah. Harap-harap selepas ni 100% kita akan patuhi, dan kita jaga diri kita jaga keselamatan population Malaysia ini dengan baik, insya-Allah. Let's do it together. Insya-Allah kita laksanakan perintah kawalan pergerakan dengan baik, dan kita cuba untuk flatten the curve supaya kita tak sampai di mana yang dijangkakan oleh JP Morgan, iaitu kita punya peak pada 6,300 kes. Okey, harap-harapnya tidak. Kita doakan sama-sama. Baik. Saya tertarik juga, saya ada baca satu artikel yang dikaji, 19 page artikel tu. Tajuk dia, suhu panas dan humidity tinggi boleh menurunkan kadar jangkitan. Dan Alhamdulillah di Malaysia sekarang ni memang panas. Kadang-kadang memang panas. Dan saya suka duduk kat luar sana. Saya tak boleh live kat luar sana sebab dia punya, orang kata, cahaya tu akan buatkan live ni jadi gelap kan. So saya duduklah kat ceruk ni supaya cahayanya okey sikit. So memang panas sekarang. Humidity kita, Alhamdulillah, kita berpeluh kan. So ini sebenarnya dapat mengurangkan kadar jangkitan. Ini kajian 19 page di mana yang dikeluarkan dalam Social Science Research Network, kajian daripada Beihang University, China. Okay, so maksudnya ada kajian ni lah. Bukan saya cakap macam tu saja, memang ada kajiannya. Okay, Alhamdulillah. Tetapi namun kita tak boleh ambil enteng perkara tersebut. Walaupun kata panas, tapi sekarang kita duduk dalam je kan, aircon, kipas semua siap. So penting kita kena jaga dari sudut yang lainnya. Okay, right. So balik kepada topik. Baru nak masuk topik tadi, intro baru. Balik kepada topik. Okay, balik kepada topik, iaitu apa yang berlaku ialah Menteri Kesihatan Perancis,
Olivier Véran. Kalau nak sebut bahasa Frenchnya, Olivier Véran. Véran tu dia boleh sengau-sengau sikit kan. Tu French punya cakap lah kan. Okay. Olivier Véran dia seorang neurologist seorang neurologist. Cuma dia tweet. Tweet ni main tweet bukan dikaji. Dia tweet saja menyatakan bahawa penggunaan bahan-bahan NSAID ni ubat tahan sakit, ubat anti radang yang segrup dengan dia lah maksudnya contoh yang biasa kita guna Brufen ni selalu kan kita bagi kadang-kadang anak ataupun anak-anak kita sakit kan, ibuprofen tu sebab dia sedap daripada Panadol kan. Sebab tu mak-mak pilih Brufen nak bagi, dia rasa orange macam tu kan, Brufen. Okay. Kemudian jelah ubat tahan sakit yang lain, contohnya Ponstan, Indomethacin, Naproxen, ialah ubat-ubat geng tu. Okay, apabila digunakan, benda ni boleh meningkatkan mortality ataupun masalah kepada mereka-mereka yang ada COVID. Okay, right. So, seperti mana yang saya katakan, ini adalah tweet. Dia bukan kajian. Walaupun ada satu basic science studies yang menyatakan COVID kuman SARS-CoV-2 ni apabila dia masuk dalam badan kita, dia mudah menempel dekat ACE2 reseptor di protein, ACE2 protein di bahagian membran sel, menyebabkan jangkitan. Dan penggunaan bahan-bahan NSAID itu boleh meningkatkan ACE2 protein tadi. Okay, right. So ACE2 ataupun angiotensin converting enzyme protein tadi. So cuma itu adalah satu kajian yang basic. Maksudnya ia adalah animal model. Dia tak pernah ada kajian pada tahap manusia lagi. Tak ada lagi. Dan setakat ni tidak ada kajian yang menyeluruh. Okay, so sebab tu mula-mula saya tengok FDA pun bersetuju dengan keadaan ni, tetapi pada 20 hari bulan 3 tak salah saya, FDA juga menyatakan bahawa ia adalah satu kenyataan yang masih tidak berdasarkan kajian-kajian yang menyeluruh. So walau bagaimanapun saya boleh katakan maksudnya kita tak boleh katakan dengan perfect. COVID ni adalah satu kuman novel ni baru. Ramai orang tak tahu benda ni adakah dia airborne, sekejap cakap airborne, sekejap cakap tak airborne, sekejap cakap macam ni, sekejap cakap macam tu. So kita masih banyak yang kita tak tahu tentang COVID ni. So ini adalah antara tweet yang tidak ada kajian yang menyeluruh. Tetapi seandainya anda gusar nak bimbang, okay, benda ni elakkanlah. Kalau anda rasa demam, makan ajalah Panadol tu. Okay? Walaupun tak ada kajian yang menyatakan bahawa kalau anda makan Brufen boleh menyebabkan tersebut. Tetapi kalau anda gusar, tak apa, anda boleh pilih Panadol kan ada, ataupun ialah paracetamol ataupun geng-geng yang sejenisnya lah. Nah, tu bukan batuk COVID Okey, batuk cakap lama. Right. So, apa yang saya nak katakan sini mungkin disebabkan oleh NSAID itu juga menyebabkan kesan sampingan. Maksudnya ketika seorang tu sedang mengalami demam COVID dengan sakit satu badan dan sebagainya dan makan benda ni, dan dia pun menerukkan lagi keadaan. Kenapa? Kerana kesan sampingan NSAID itu boleh menyebabkan masalah pada buah pinggang dan juga masalah ulcer perut. So ini juga boleh ganggu, sebab apabila kita sakit dia akan meningkatkan stres dalaman yang tinggi. Okay? So itu juga mungkin menjadi salah satu punca masalah. Dan terutamanya mereka yang sakit tu, of course dia akan telan ubat tahan sakit. So tetapi ialah dia tak tahu, dia pun tak tahu yang dia bakal berhadapan dengan komplikasi yang menimbulkan kematian. So banyak perkara yang kita tak tahu lagi betul ke tak betul ke tentang permasalahan ini. So sebab tu sekali lagi saya katakan FDA telah mengeluarkan satu lagi kenyataan pada 20 hari bulan 3 yang lepas, menangkis ataupun
menyatakan bahawa tak ada research yang betul-betul complete ataupun yang betul-betul lengkap untuk meletakkan satu kesimpulan sedemikian. Okey. Tapi pandangan saya, kalau anda ada pilihan, so elakkan daripada NSAID kerana ia meningkatkan protein ACE ataupun angiotensin converting enzyme type 2. So ini juga boleh dilakukan. Optional, benda ni option. Tapi tak ada kenyataan yang orang kata terperinci dan menyeluruh, dan orang kata boleh dipakai guna secara macam itulah, secara betul. Macam mana nak guna ayat pun tak tahu. Okay, tapi macam itulah lebih kurangnya. Okay, so it's still an open fact, open question. Well, okay, cumanya bila setengah orang kata dia melibatkan kesan anti radang, so orang jadi takut. Orang tanya saya, doktor sebelum ni selalu cakapkan bahawa kuman ini COVID ini dia menyebabkan keradangan. So bagus kalau kita amalkan produk-produk ataupun bahan-bahan semua jadi yang mempunyai kesan anti radang. Okey, tapi sekarang dah katakan kesan anti radang pula masalah. Sekali lagi saya nak katakan, dah kebetulan ubat tadi dinamakan non-steroidal anti-inflammatory drugs. Okay. Walaupun dalam kes COVID ni dia tak sentuh pun masalah keradangan, tapi yang dia sentuh ialah masalah dia meningkatkan ACE2 protein, dan ini pun dalam satu kajian animal model yang menggunakan haiwan, belum pada manusia. So benda ni menimbulkan keresahan kepada mereka-mereka yang nak amalkan bahan-bahan anti radang. Saya boleh katakan bahan-bahan anti radang ni banyak. Ya, banyak yang saya katakan sebelum ni, seperti contoh herba-herba, bawang putih ke, halia, kunyit, semua itu mempunyai kesan anti radang. Tapi sekarang bila jadi macam tu, orang dah jadi takut, panik. So sekarang saya nak jelaskan bahawa jangan panik. Dia tak ada kait-mengait. Ini disebabkan terma definisi sahaja. Yang mana dipakai bahawa NSAID itu non-steroidal anti-inflammatory drugs, anti-inflammatory yang orang ambil. Okay. So dia tak ada kemena pun dengan permasalahan peningkatan ACE2 protein yang kuman COVID ni suka menempel. Okay. So kalau faham maksud saya di sana. So orang bingung, so jangan bingung. So bagi saya selamat insya-Allah kalau anda menggunakan bahan-bahan semula jadi yang bersifat anti radang, kerana banyak penyakit-penyakit dalam badan kita disebabkan oleh keradangan kronik. Dan apa yang anda perlu tahu ialah bahan-bahan semula jadi ini banyak yang bersifat immunomodulator. Dia mengawal selia kesan imun dalam badan kita. Okay, penting nak diingatkan, kebanyakan kematian yang berlaku disebabkan oleh COVID ini selalu berlaku bagi mereka yang immunocompromised ataupun mereka yang mempunyai sistem imun yang rendah ataupun yang tak cukup. Maksudnya terutama bagi mereka yang mempunyai penyakit-penyakit kronik seperti darah tinggi, kencing manis, jantung, kanser dan sebagainya, dan juga mereka yang berusia. Maksudnya sistem imun mereka tak dapat nak tahan. Okay, mereka tidak lagi mengeluarkan antioksidan yang cukup, mereka tidak lagi memberi kesan tindak balas yang baik untuk nak mengelakkan jangkitan, nak mengatasi jangkitan tu yang pertama. Itu yang nombor satu. Okay. Nombor dua, yang menjadi masalah besar bagi golongan-golongan ini juga, mereka terdedah disebabkan oleh immune factor mereka itu rendah. Mereka terdedah kepada apa yang dipanggil sebagai cytokine ataupun cytokine storm. Apa benda tu? Ribut sitokin. Bukan stokin ribut cytokine. Ini bahan keradangan, ejen keradangan ribut ejen keradangan. Yang mana sebabkan imun sistem mereka tu rendah, so mereka bertindak balas dengan secara overreactive. Sebab dia kira macam dia terlajak lah. Bukan disebabkan oleh mereka boleh mengawal selia, tapi disebabkan oleh imun sistem mereka itu rendah, dia terlajak
memberi kesan tidak balas dengan menghasilkan cytokine ataupun bahan-bahan ejen keradangan yang tinggi yang kemudiannya menyerang di bahagian alveolus ataupun di bahagian paru-paru mereka sehingga mengeluarkan air-air bisa dalam tu, menyebabkan penghidap COVID itu maut atau mengalami kesesakan nafas yang dahsyat disebabkan oleh alveolus ataupun alveoli, karung yang berlakunya pertukaran oksigen dan karbon dioksida tadi itu penuh dengan bahan-bahan ataupun cecair-cecair tadi. Dia macam lemas dari dalam. Lemas dari dalam. Ini yang kita panggil cytokine storm. Right. So, kena ingat cytokine storm ini puncanya kenapa? Disebabkan oleh sistem imun yang lemah. Puncanya kenapa? Disebabkan oleh sistem imun yang overreact. Sebab dia lemah, dia terpaksa overreact. Dan cytokine storm ini berlaku kenapa? Kerana kesan-kesan immunomodulator ataupun pengawalan selia immune system dalam badan tidak lagi berlaku dengan baik. So, sebab itu apa yang berlaku ini adalah kepada mereka-mereka yang berisiko tinggi tadi. Maksudnya, mereka yang berusia, mereka yang mempunyai penyakit-penyakit kronik, mereka yang mempunyai keradangan kronik. So, itulah menjadi punca cytokine storm. So, bahan-bahan keradangan ini seperti IL-6 ataupun interleukin 6 ataupun NKP, nuclear kappa beta, CRP, yes, CRP dan juga bahan-bahan tertentu yang lain, tiba-tiba dilepaskan dengan begitu dahsyat di bahagian-bahagian paru kita dan juga organ-organ kita, menyebabkan bukan saja paru-paru yang fail, organ-organ yang lain macam buah pinggang juga fail. So, ini masalah cytokine storm tadi. Right. Dan apa yang boleh kita buat? So, sudah tentu kita dah tahu punca dia ialah sebabkan sistem imun down. So, kita harus tingkatkan sistem imun kita. So, kalau duduk kat rumah ni, janganlah kita duduk menempel macam tu saja. Pastikan, saya dah banyak kali keluar sebelum ni menyatakan tentang 6S. Apa yang kita boleh buat? Maksudnya tidur. Tidur cukup. Saya rasa sekarang semua orang tidur cukup. 7 hingga 8 jam. Tidur kena cukup. Kecuali kesian mereka yang di frontliners tu, yang mungkin tidur kekurangan. Kemudian kurangkan stres. S yang kedua, stres. Kawal stres anda. Kemudian sport ataupun sukan. Please, kalau boleh tiap-tiap hari buatlah aktiviti-aktiviti senaman secara istiqomah di rumah. Kemudian kurang ataupun elakkan merokok, smoking. S keempat. Kemudian S yang kelima ialah selection of food. Maksudnya kurangkan pemakanan yang menyebabkan keradangan. Contohnya benda-benda yang bergula, makanan-makanan terproses, semua itu. Elakkan makanan terproses, makanan fast food. Makanan yang manis, makanan bergula. Tapi lebihkan makanan yang sehat seperti makanan yang tinggi dengan omega 3, makanan-makanan semula jadi, sayuran, buahan dan juga yang keenam, suplemen. So, di sini kalau cerita tentang interleukin 6, setengah orang confused sebab ada juga setengah-setengah bahan semula jadi ini dia kata dia meningkatkan interleukin 6. So, interleukin 6 ni bila diorang tengok meningkatkan interleukin 6, diorang takut, wah, ini boleh menyebabkan cytokine storm tadi. So, saya nak jelaskan, sebenarnya interleukin 6 ni dia ada dua jenis. Dan benda ni susah kita nak asingkan, dan benda ni sebenarnya bergantung kepada pengawalan selia imun sistem badan. Ada jenis yang menyebabkan anti-inflammatory ataupun dia melawan keradangan. Dan ada jenis yang pro-inflammatory ataupun dia menyebabkan keradangan. So, ini yang menyebabkan cytokine storm tadi. Right. So, contohnya apabila kita senaman, sel-sel otot akan mengeluarkan interleukin 6. Dan ini sebenarnya adalah bahan yang digunakan sebagai pro
ataupun pro yang anti-inflammatory. So bahan yang sihat, manakala dalam cytokine storm tadi, immune cell kita, contohnya seperti macrophage, dia akan mengeluarkan cytokine yang bersifat pro-inflammatory ataupun yang menyebabkan keradangan. So ini yang menjadi masalah. Sebab tu the keyword sini ialah supaya kita dapat mengatur selia, immunomodulator. Kita kena mengatur selia sistem imun kita. So ini berlaku pada sistem imun yang sihat. So saya dah bagi banyak tips bagaimana nak menyihatkan sistem imun yang saya katakan tadi. 6S tadi boleh menyihatkan sistem imun. Maksudnya bila sistem imun sihat, so secara automatik kita mampu untuk mengatur selia tindak balas sistem imun badan. So ini insya-Allah boleh mengelakkan cytokine storm tadi. So IL-6 yang jenis menyebabkan keradangan tadi juga didapati tinggi bagi mereka yang obese. Okey, mereka yang obese, yang gemuk lah. Okay? Mereka yang stres, mereka yang kurang tidur, mereka yang makan banyak, mereka yang merokok dan juga mereka yang minum alkohol. Sebab tu kalau anda gemuk, anda obes, sekarang waktu yang baik untuk menguruskan badan. Buat exercise, jaga makan, elakkan daripada makan banyak dan sebagainya. Okay? Manakala senaman juga boleh meningkatkan IL-6, tetapi IL-6, interleukin 6 yang bersifat anti-inflammatory, anti keradangan. Dan didapati IL-6 yang bersifat anti keradangan ini mampu untuk membakar lemak. So, sebab tu senaman boleh membakar lemak dan mengurangkan rintangan insulin. Maksudnya membantu masalah-masalah berkaitan dengan penyakit-penyakit metabolik dalam badan, darah tinggi, kencing manis, kolesterol dan sebagainya. So ini penting. So, saya tertarik sebab saya ada baca satu artikel yang dikeluarkan white paper oleh Cardex tentang sejenis bahan semula jadi, astaxanthin, yang didapati memainkan peranan immunomodulatory yang sangat-sangat baik dan dikatakan dapat dijadikan rawatan untuk mengatasi masalah COVID. Okay? So, astaxanthin dalam satu white paper yang dikeluarkan oleh Cardex, dikatakan mampu untuk mengatasi masalah COVID. Kita tahu astaxanthin inilah jenis antioksidan, anti keradangan yang sangat-sangat berpotensi tinggi. Maksudnya potensinya seperti 6,000 kali ganda melebihi vitamin C untuk melawan radikal bebas, bahan-bahan yang tak baik untuk badan kita tu lah. So ini sangat-sangat powerful dan dia didapati mengurangkan ejen keradangan yang bersifat pro-inflammatory. Maksudnya dia mengurangkan ejen cytokine yang bersifat keradangan. Pro-inflammatory, pro-keradangan. Seperti interleukin 1, interleukin 6, tumor necrosis factor alpha dan juga cardioreactive protein, CRP. Right. Itu satu perkara yang sangat-sangat baik. Itu satu perkara yang boleh melindungi mereka yang mempunyai COVID daripada mengalami cytokine storm yang menyebabkan kematian disebabkan oleh sesak nafas ataupun tak boleh bernafas langsung, respiratory failure. Right. Dan satu lagi, dia juga didapati dalam kajian klinikal mampu mengurangkan infiltration, maksudnya penyusupan sel-sel imun ke dalam secara eksesif, secara berlebihan ke dalam paru-paru. So sama juga, dia dapat mengelakkan cytokine storm. Right. So inilah yang kita nak dan ini ada pada bahan-bahan semula jadi. Banyak lagi bahan-bahan semula jadi yang saya yakin mempunyai sifat-sifat sedemikian. Tapi ini telah dikeluarkan white papernya menunjukkan bahawa astaxanthin dicadangkan menjadi satu bahan yang boleh merawat mereka untuk mengelakkan komplikasi yang boleh menyebabkan maut dalam pesakit COVID. So ini apa yang dicatatkan dalam white paper tersebut. So apa yang kita faham, tak semua bahan-bahan semula jadi ini yang apabila meningkatkan IL-6, dia tu bahaya. Sebab macam saya katakan,
ada IL-6 yang bersifat anti keradangan. So mereka sebenarnya menjalankan proses immunomodulatoring yang lebih baik. So itulah yang saya boleh jelaskan. So jangan panik, jangan takut apabila anda baca kenyataan bahawa NSAID seperti non-steroidal anti-inflammatory drugs, itu ubat dan sakit ataupun ubat anti keradangan itu bersangkut baut dengan bahan-bahan keradangan yang semula jadi ni. Tak ada langsung. InsyaAllah. Okay? So saya harap kita juga dapat meningkatkan sistem imun kita dengan mengamalkan bahan-bahan tertentu seperti yang selalu saya katakan, dengan vitamin B6, vitamin C, vitamin D, zinc, omega 3, herba-herba tertentu seperti bawang putih, kurkumin ataupun kunyit, halia, semua itu berfaedah untuk kita amalkan. Dan sekali lagi saya kata, this is a novel virus. Novel virus ni tak banyak yang kita tahu. Dia adalah virus yang baru. Tak banyak yang kita tahu tentang perkara ini, tentang kuman ini, tentang bagaimana nak atasi ini. So, kita tak ada masalah untuk mengamalkan bahan-bahan yang insyaAllah dia dapat meningkatkan lagi homeostasis sistem imun kita. So ini sebenarnya bahan-bahan semula jadi ini sebenarnya sehat untuk diamalkan. Dia tak ada overdose. Yalah, ada setengah-setengah vitamin yang tak boleh makan secara tinggi sangat kan. Okay, ada setengah-setengahnya yang kita makan dengan selamat. Dan salah satunya ialah astaxanthin yang saya suka syorkan di sini. Okay, right. Dan sebenarnya yang saya katakan disebabkan oleh kesan anti-inflammatory-nya. Okay, dia juga bagus untuk membantu mereka yang ada masalah-masalah kronik. Sekali lagi saya katakan, seandainya anda ada masalah darah tinggi, kencing manis, kolesterol, inilah masa yang terbaik untuk betul-betul kawal. Kawal sebab kita faham mereka-mereka yang mempunyai masalah metabolik ataupun masalah serangkai tadi yang tak terkawal, mereka lebih terdedah kepada komplikasi serius disebabkan oleh COVID. So itu kita nak hindarkan. So bagaimana nak kawal diabetes? Saya juga ada mengadakan satu page khusus untuk mereka-mereka yang ada diabetes, iaitu Hidup Bahagia Tanpa Diabetes. Type pada search Facebook anda ke atas tu, Hidup Bahagia Tanpa Diabetes, dan join. Dalam tu ada berpuluh dan beratus video saya yang bagaimana untuk kawal diabetes dengan berkesan, langkah-langkahnya, macam mana nak mencegah apa masalah ni, komplikasi ni, supaya anda betul-betul faham. Kerana di Malaysia ni, mengikut apa yang saya dah tanya ramai orang, ramai lagi insan-insan yang tak mengenali apa sebenarnya itu diabetes, dan mereka rasa diabetes ni adalah perkara-perkara yang biasa, dan harapnya tidak. Kerana apa yang mereka tahu ialah diabetes tu potong kaki. Bukan, sebenarnya banyak lagi perkara yang anda harus tahu tentang diabetes, dan saya harap anda boleh join page ni untuk mendapat maklumat dengan lebih lanjut. Hidup bahagia tanpa diabetes, insyaAllah. So itu saja yang saya akan celoteh saya petang ni. Saya harap dapat memberi sedikit huraian atau pencerahan. Dan kalau siapa yang rasa ia bermanfaat, insyaAllah tolong tekan butang like dan share kepada mereka-mereka yang anda rasa mungkin dapat manfaat daripada apa yang saya terangkan pada hari ini. So sekali lagi saya doakan, jom kita lakukan yang terbaik, kita manfaatkan MCO ataupun Movement Control Order ni untuk kita bersama-sama meningkatkan ilmu, meningkatkan amalan dan meningkatkan gaya hidup sihat kita di rumah, supaya kita sama-sama dapat membantras COVID ini, sama-sama dapat patuh kepada arahan, tak keluar rumah, duduk senyap-senyap, buatlah perkara yang terbaik, yang berfaedah di rumah anda, dan kita sekali lagi kita akan menang dengan kuman COVID ini dalam masa yang terdekat, insyaAllah. Saya doakan anda semua sihat, ceria dan bebas COVID sentiasa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.